Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makitina fi abada wa yundhiral ladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirha hifdzul qur'ani wal amali bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin innal huda hudallah yahdi ya alim ya khabir ya mubin yahdi ihdina Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tathbit rabbi yasir wa la tu'asir ya karim rabbi tammim bi khair rabbi zidni ilma Allahumma inni istawda'tuka ma'allamtanihi farududhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du fajazakumullahu khairan jazaa kepada seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat. InsyaAllah kita masuk tadabbur surah Ad-Dukhan kita ayat 51 hingga 59. Firman-Nya, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa, yaitu di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera yang tebal yang bersulam.
Mereka duduk di tempat perhimpunan, sentiasa berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing. Demikianlah keadaannya. Dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. Mereka meminta di dalam syurga itu setiap jenis buah-buahan yang mereka ingini dalam keadaan aman sentosa. Mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu. Dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. Mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurniaan dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah, wahai Muhammad, akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu. Sadaqallahul azim. Melalui firman-Nya dalam ayat yang kita baca ini, setelah mana kita jelaskan yang lepas berhubung dengan ahli neraka, yang di sebalik dengan kita bicara hari ini, insya-Allah ahli syurga. Ahli neraka itu yang terdahulu makanan mereka adalah makanan buah zakum, makanan untuk orang yang berdosa, yang diberi siksaan, diberi minum yang air yang mendidih. Mereka berhadapan dengan neraka Jahannam, neraka Al-Jahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat tahakkum, ayat perli, menyindir mereka. Zuqa innaka antal azizul karim. Rasailah sesungguhnya engkau, yang ini dahulu di dunia, sangat perkasa, sangat mulia. Di perli, disindir besok di hari akhirat kelak. Kerana sifat ragu-ragu mereka, tidak beriman. Kemudian Allah bicara seterusnya, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sudusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bi'urin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Ya, ini Allah sebut sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa. Ini orang bertakwa, kelebihan orang yang bertakwa diberi tempat tinggal yang sentosa. Begitu juga Allah sebut fi jannati wa uyun, di dalam syurga, jannat taman-taman syurga, wa uyun mata air, yalbasuna min sundusi, mereka memakai dari kain sutera yang halus, wa istabraqin, kain sutera yang tebal juga, yang halus, yang tebal, diberi pakaian hiasan. Mutaqabilin, saling duduk berdepan-depan antara satu sama lain di pelamin-pelamin. Kadzalika wa zawwajnahum bi'urin 'ain, demikian itu yang berlaku. Kami beri mereka berkahwin dengan bidadari-bidadari syurga. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, mereka meminta apa saja, buah-buahan, diberi buah-buahan, duduk dalam keadaan aman sentosa.
di mana sebagai perbandingan di antara pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman dengan azab yang diterima oleh orang-orang yang kufur. Maka dalam ayat-ayat berikut digambarkan kenikmatan dan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang-orang beriman. Kenikmatan dan kebahagiaan mereka antaranya, pertama, mereka mendapat tempat kembali yang baik di sisi Tuhan mereka. Disebut maqamin amin, tempat yang baik, yang aman. Tempat yang aman dari segala macam gangguan, baik berupa gangguan keamanan diri maupun gangguan keamanan jiwa. Mereka berada dalam perlindungan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan perlindungan Allah. Allah Maha Pelindung, Maha Penjaga. Tak ada yang boleh menggoyahkan. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati. Dalam syurga tak ada kata-kata sakit hati. Rasa sakit hati tak ada. Rasa cemburu tak ada. Rasa iri hati tak ada. Rasa menyampah tak ada. Rasa bosan tak ada. Tidak ada sikap orang yang lain yang dapat menggoncangkan perasaan. Semuanya enak didengar. Dengar tu seronok aja. Rasa tak seronok tak ada. Indah dilihat. Tengok apa yang ditengok, rasa seronok apa yang ditengok. Kita kat dunia ada benda seronok tengok. Ada benda tak tengok tak seronok. Ada benda sedap dengar. Ada benda tak sedap. Lagi-lagi kita berhadapan pandemik. Langkah-langkah kerajaan yang dibuat. Ada perkara-perkara keputusan yang dibuat kerajaan tak sedap kita dengar. Tapi nak macam mana? Berlaku pandemik. Ada benda yang seronok kita dengar. Benda tak seronok, contoh tak boleh rentah daerah, contoh dulu. Kita berhadapan begitu. Nak solat Jumaat pun terhad kita dengar. Hari ini kita nak solat, ada keluasan, walaupun ada penjarakan di situ, tetapi ada keluasannya. Tidak dikira dari sudut had bilangan, tetapi melihat kepada kapasiti masjid maupun surau. Jadi sedap sikit dengar. Bahkan hari ini masjid, contoh solat Jumaat, dia suka solat fardu yang lain, solat Jumaat sangat mahal harganya hari ini. Lambat sikit duduk beranda lah solat. Lambat sikit. Jadi mahal harganya. Orang fikir nak datang cepat. Ni antara hikmah dia. Dalam syurga, yang kita tengok jadi seronok. Yang kita dengar jadi rasa enak. Menyejukkan hati dan mententeramkan perasaan. Tempatnya yang indah, udaranya yang nyaman, mata air yang jernih memancarkan air yang mengasyikkan orang yang tinggal di dalam syurga itu. Sangat mengasyikkan, ni kelebihan. Takkan tak kejar. Di dalam syurga itu orang-orang yang beriman diberi pakaian yang berbuat dari setera. Baik setera yang halus lagi lembut, memuaskan hati orang yang memakainya, maupun setera tebal yang macam jenis warna, macam-macam jenis, yang menghangatkan tubuh, menyedapkan tubuh. Ini dia. Dalam erti kata, kalau kita di dunia, orang lelaki tak boleh pakai sutera lah. Kecuali ada kecuali hukum fiqah. Orang yang sakit, ada orang sakit diubat dengan kain sutera, itu lain hal. Asalnya tak boleh lah orang lelaki. Dalam syurga, pakaian ahli syurga sutera. Sutera ini dia, ini kelebihan. Mereka duduk berbincang-bincang, disebut mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Berbincang-bincang, berhadap-hadapan di tempat-tempat duduk yang menyenangkan.
Ni kalau duduk syurga seorang aja lain macam. Duduk ada member, ada kawan. Dari wajah-wajah mereka yang terpancar hanyalah rasa kebahagiaan yang tiada taranya dan rasa kepuasan terhadap pahala yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka dianugerahkan, yang keempat, mereka dianugerahkan teman hidup yang mendampingi mereka berupa jodoh atau pasangan yang serasi dan sesuai dengan keinginan mereka. Jodoh mereka itu tidak ada cacat celanya dan belum pernah hatinya tertambat kepada orang lain. Ini diberi kelebihan. Diberi kelebihan. Ini Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 56. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Bidadari itu tak disentuh siapa-siapa. Tak disentuh siapa-siapa. Ka'annaunnal yaqut wal marjan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 58. Ka'annaunnal yaqut wal marjan. Seolah-olah laksana bidadari itu permata yakut dan marjan. Sangat indah. Macam permata yakut dan marjan. Tengok permata indah. Diibaratkan bidadari syurga. Allah sebut juga dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maknanya balas lebih lagi. Dalam syurga balasan lebih lagi. Disebut dalam riwayat Ibnu Abi Hatim yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Anas. Dari Anas mengatakan, lau anna hawra'a bazaqat fi bahrin luji la'adhuba dhalikal ma'u li'udhubati riqiha. Seandainya seorang bidadari meludah di lautan yang luas, bidadari syurga ludah kat laut, nescaya air laut itu menjadi tawar kerana keharuman air ludahnya. Menjadi tawar, enak lah maknanya. Dari masin itu jadi enak. Ini kelebihan di syurga. Kelebihan bidadari syurga. Dalam pada masa yang sama diberi makan macam-macam jenis buah-buahan. Buah-buahan. Bahkan di syurga ni apa saja yang diingini dapat. Apa yang kita nak dapat. Ini kelebihan. Ada orang kat dunia cakap, kat syurga dia pelik lah, dekat syurga dapat ke roti canai, dia kata itu. Dapat ke apa prata, dapat ke. Dia main-main pula. Padahal kat syurga apa yang diingini akan dapat. Bahkan buah-buahan yang diingini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu adzal ladzi ruziqna min qabl wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, diberi buah syurga, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Ini macam buah kat dunia. Macam buah kat dunia. Buah kat dunia apa? Yang kita tengoklah biasa buah kat dunia. Sama aja.
Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Rasanya rupa sama, macam buah dunia, tapi berlainan hakikatnya, rasanya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dia, ini diberi buah-buahan, makanan. Demikian kesenangan dan kebahagiaan yang akan diperolehi ahli syurga nanti. Sebenarnya kebahagiaan dan kesenangan itu tidak dapat dibayangkan manusia, kerana tidak ada bandingannya dalam kehidupan ini. Tapi ada orang tanyalah, orang perempuan, wanita, Ustaz, ini cerita laki dapat bidadari, suami dia dapat bidadari, dia kata. Isteri dapat apa je besok? Dekat akhirat nanti. Ini kita kena jelas. Kena jelas perkara ini. Pertama, jika para wanita di dunia beriman dan beramal soleh, maka mereka juga akan mendapatkan kenikmatan. Kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat bidadara. Sebagaimana ditunjukkan dengan lafaz yang umum dalam surah Fussilat ayat 31 hingga 32. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalamnya kamu memperolehi segala sesuatu yang kamu inginkan, apa yang kamu nak. Dan kamu pun memperolehi segala sesuatu yang kamu cintai, sukai, sebagai hidangan bagimu daripada Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman-Nya juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam jannah itu, syurga itu, terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Jadi perkara yang perlu kita faham, sudah tentu perkataan di mana yang disebut wanita mendapat kelebihan sebagaimana lelaki. Ini Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik lelaki maupun wanita, sedangkan dia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga. Ini kelebihan. Disebut juga dalam surah Ghafir ayat 40. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik lelaki maupun perempuan, laki perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisap. Jadi siapakah bidadari syurga? Bidadari, siapakah yang disebut bidadara pula? Bidadari bagi orang lelaki lah dapat di dalam syurga. Bidadara orang perempuan dapat. Bidadara dari kalangan lelaki di dunia yang masuk syurga. Sudah tentu seorang lelaki yang masuk syurga akan diubah tubuh dan parasnya oleh Allah menjadi tampan dan elok sebagai bidadara. Nak faham? Sebagai bidadara. Para ulama jelaskan bahawa ada beberapa sebab kenapa sama sekali tidak disebut tentang bidadara bagi para wanita.
Untuk lelaki bidadari. Tapi untuk orang perempuan, kenapa tak ada bidadara pula? Antaranya kerana para wanita asalnya mereka lah yang dicari dan dikejar-kejar, bukan sebaliknya. Itu pertama. Wanita ni orang cari dia. Lelaki cari perempuan, bukan perempuan cari lelaki. Ni kena faham. Seterusnya perlu diingat bahawa kenikmatan di syurga sangatlah banyak dan tidak dapat dibayangkan. Dan kenikmatan syurga, jangan kita faham kenikmatan syurga hanya kenikmatan hubungan suami isteri seperti jima' saja. Akan tetapi terlalu banyak kenikmatan yang lain. Ni dia. Orang faham nikmat syurga, nikmat berjima' aja. Macam-macam nikmat. Seterusnya wanita yang beriman memasuki syurga lebih cantik dari para bidadari. Ini antara dia tidak sebut. Para ulama menyebut bahawasanya para wanita dunia jika beriman dan beramal soleh hingga masuk syurga, maka mereka akan lebih mulia dan lebih cantik daripada para bidadari syurga. Ini kerana para wanita dunia menjalankan kewajipan-kewajipan yang Allah wajibkan kepada mereka. Mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesabaran semasa di dunia. Berbeza para bidadari syurga yang langsung diciptakan dewasa dan tanpa bebanan tugas daripada Allah. Mereka dicipta untuk disediakan para lelaki penghuni syurga. Terdapat banyak riwayat hadis Nabi yang menunjukkan perkara ini. Walaupun terdapat hadis-hadis riwayat yang lemah, tapi menunjuk kepada isyarat kepada ini. Antaranya diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah adalah riwayat At-Tabrani. Nabi menyebut, bal nisa'ud dunya afdalu minal huril ain. Bahkan wanita dunia lebih afdal daripada para bidadari. Wanita dunia lebih afdal dari para bidadari. Seterusnya Allah akan mencantikkan wajah para wanita di dunia yang memasuki syurga. Para wanita kat dunia, ni pandangan orang laki-laki. Allah ciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian. Fi ahsani taqwim. Allah ciptakan sebaik-baik kejadian. Kejadian yang dikatakan sebaik-baik itu bagaimana? Maka berlaku jodoh antara pasangan suami isteri. Dia jodoh. Biasa jodoh ni laki-laki tengok perempuan itu, dia sukalah. Orang ceritalah macam mana pun. Dia ni tak cantik, tak kena test, orang kata. Itu orang kata, kita tengok, kita ni yang tengok isteri kita. Kita yang tengok, kita rasa suka, kita rasa nak tu jodoh kita. Ni kena faham. Menunjukkan yang Allah ciptakan kita cantik-cantik. Bahkan di akhirat kelak masuk ke syurga Allah, laki-laki menjadi pemuda yang kacak. Kita besok jadi kacak lah masuk syurga. Perempuan bila masuk ke syurga, perempuan ahli syurga, masuk syurga, tidak dapat kita bayangkan rupanya sudah tentu menjadi wanita yang sangat cantik di syurga. Ini dia, Allah cantikkan. Di mana dalam riwayat menyebut, dinyatakan dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Ibni Abi Al-Izz Al-Hanafi,
para wanita dunia janganlah menyangka jika mereka masuk ke dalam syurga lantas wajah mereka tak berubah. Allah akan mencantikkan wajah-wajah mereka dengan secantik-cantiknya. Sebagaimana dijelas dalam hadis-hadis sahih bahawa tubuh para penghuni syurga diubah oleh Allah sehingga menjadi lebih besar dan lebih tampan dan lebih cantik. Tubuh dan rupa para penghuni syurga menjadi muda, besar serta tingginya 60 hasta. Selain itu juga tubuh mereka bersih, tiada kotoran. Sebagaimana diriwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Semua yang masuk syurga seperti bentuknya Nabi Adam. Rupanya jadi besar. Disebut dalam riwayat Al-Bukhari juga, sesungguhnya rombongan pertama yang masuk syurga seperti bulan yang bersinar di malam purnama. Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak membuang, tidak berludah, tidak berhingus. Isteri-isteri mereka adalah para bidadari. Mereka semua dalam satu perangai. Rupa mereka semua seperti rupa bapa manusia Nabi Adam yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Penghuni syurga tidak memiliki rasa cemburu, rasa dengki, itu sudah pasti. Besok kalau orang perempuan kuat cemburu, ni sifat dia lah kat dunia. Kat syurga besok tak ada rasa cemburu antara satu sama lain. Juga keadaan wanita disebut bila wanita yang meninggal dunia sebelum menikah. Ulama sebut wanita ini boleh jadi dinikahkan dengan lelaki dunia yang masuk syurga yang akan menyenangkan hatinya. Bila kita tak nikah, kita masuk syurga, kita nikah dengan lelaki dunia. Lelaki dunia dulu yang beriman, yang masuk syurga, yang menyenangkan hati. Ini disebut dalam riwayat yang sahih. Wa ma fil jannati a'zab, tidak ada seorang yang bujang di syurga. Ini lelaki perempuan akan berkahwin, tak ada yang bujang. Jangan takut kalau kat dunia kita bujang aja, tak ada jodoh. Kita ahli syurga, masuk syurga, kita akan berkahwin. Dah kahwin pula, dah tak fikir soal anak, nak jaga anak apa. Zaman hari ni kan cabaran. Lelaki perempuan bekerja zaman hari ni. Berlaku begitu. Bukan kata perempuan ni mesti suri rumah, tidak. Zaman hari ni berlaku lelaki perempuan bekerja. Sebab orang perempuan pandai-pandai, belajar pandai-pandai, masuk universiti. Takkan tak kerjalah. Ada degree, ada master ke PhD ke orang perempuan. Jadi lelaki perempuan bekerja ni cabaran. Jadi yang jadi isu anak-anak pula. Hari ni kadang kerja jauh, lelaki perempuan, isteri, suami isteri kerja terpaksa jarak jauh. Berlaku zaman hari ni. Ini menyedihkan. Berlaku duduk jauh. Anak-anak macam mana zaman hari ni? Terpaksa cari pengasuh jaga. Dan nak serah pada ibu bapa, nak jaga ibu bapa. Biasa orang tua dah pencen, dia nak rehat, nak belajar, nak macam-macam. Cucu sekali-sekala lah. Kalau dia jaga cucu juga macam jaga kita juga. Barangkali kesanggupan itu tidak di zaman hari ini. Terpaksa cari pengasuh sebagainya. Kita pun tak membeban kat ibu bapa kita. Ini berlaku cabaran pada hari ini. Di syurga besok kita tak hidup begitu. Tapi ustaz, saya suka anak ustaz. Nanti kat syurga tak ada anak macam mana ustaz? Ni jangan fikir gitu. Kat syurga hati kita, perasaan kita untuk berseronok aja. Kita kat dunia tak best lah, tak seronok, tak berseronok. Besok kat syurga ni bahasanya 24 jam. Tiap masa, tiap keadaan, setiap saat, setiap detik kita berseronok aja.
Dan apa yang kita seronok tu kita tak bosan. Kat dunia kita bosan juga. Seronok lagi makan asam pedas, asam pedas ikan mayong, asam pedas ikan jenah. Seronoklah makan sate. Hari-hari bosan juga. Bayangkan, pagi makan sate, tengah hari makan sate lagi, petang makan sate, malam makan sate. Jadi apa? Tak bosan kita. Kat syurga tak bosan tu. Kita makan seronok. Tak buang air besar, tak buang air kecil. Kan senang. Tak sakit perut. Kata ustaz nanti sakit perut pula tak buang air. Tidak. Kat syurga tak fikir tu dah. Tak sakit perut, tak, kita selesa. Tubuh dalam keadaan sehat aja. Rupa yang cantik, tak payah. Susah payah. Beli alat-alat kecantikan, alat kesihatan. Kita beli tak payah. Kata seronok, tak bosan. Ini dia. Kemudian seorang yang meninggal setelah bercerai, yang belum sempat menikah, akan dapat keadaan yang sama. Kalau kat dunia jadi janda, kat akhirat dalam syurga tak jadi janda dah. Tak akan biar begitu. Seorang yang meninggal dalam keadaan bersuami, akan tetapi suaminya tidak masuk syurga bersamanya. Kalau suaminya ahli neraka, maka keadaan ini sama dengan keadaan yang dikatakan masuk syurga, tetap kita dalam keadaan tak membujak, akan diganti suami yang lebih baik, sangat baik, yang lebih baik dari itu. Meninggal dalam keadaan sudah menikah, berkahwin dengan suami, maka wanita itu diberi pasangan oleh Allah dengan suaminya dahulu, suami yang beriman. Kalau kat dunia suami kita ni baik, soleh, ahli syurga lah suami. Suami ni ahli syurga, pintu syurga. Kan suami ni pintu syurga. Kalau kita buka pintu rumah, balik rumah, cari syurga. Syurga mana syurga? Syurga pergi ngeteh. Syurganya tak ada. Suami ni dibuka pintu, ada nak cari rumahku, syurgaku. Suami buka pintu. Isteri dia buka pintu, syurga mana syurga? Syurga pergi ngeteh ni, syurga tak ada rumah. Syurga pun balik. Syurga. Kenapa tadi tak sidai kain? Sudah. Betul lah. Suami yang beriman, yang baik, ahli syurga, bila masuk ke syurga, kita pun ahli syurga juga. Sama-sama besok dipasangkan balik oleh Allah. Itu dipanggil cinta sampai ke syurga. Termasuk cinta tu sampai ke syurga. Bukan macam zaman hari ni orang cinta macam-macam. Suami tanya isteri, yang tinggi mana cinta ayang pada abang? Tanya. Isteri pun jawab, kalau tinggi gunung Everest, tinggi lagi cinta ayang pada abang, bukan main. Isteri tanya suami, abang, dalam mana cinta abang pada ayang? Tentu. Suami pun jawab, kalau dalam lautan Hindi, dikatakan lautan terdalam, dalam lagi cinta abang pada ayang, bukan main. Cinta di sisi orang beriman, orang Islam, sampai ke syurga. Kalau dua-duanya beriman, suami isteri beriman. Ini disebut dalam firman-Nya surah Ghafir. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Adnin allati wa'adtahum wa man sala'a min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang soleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka. Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kita nak anak beranak kita ahli syurga. Ahli syurga, nak anak beranak kita ahli syurga. Dalam riwayat menyebut, Nabi pernah tanya,
Siapakah yang mandul? Tanya sahabat. Sahabat jawab, yang mandul yang tak ada anak, tak ada anak. Suami isteri tak ada anak. Lalu Nabi kata, yang mandul yang ada anak ramai, tapi anak yang ramai tak beri manfaat. Anak ramai tak beri manfaat. Ini kira mandul di sisi Nabi SAW. Kalau anak tak ramai tapi ada manfaat, ahli syurga mudah-mudahan. Kemudian suaminya lebih dahulu meninggal, dan setelah itu perempuan tersebut tidak menikah lagi hingga meninggal dunia. Ini perkara yang sama. Dia tak berkahwin, cinta sangat kat suami dia, tak berkahwin. Besok masuk syurga, jumpa balik suaminya. Dan syarat suaminya beriman, suaminya ahli syurga juga. Setelah suaminya meninggal, dia pun menikah lagi dengan lelaki lain. Meskipun bernikah dengan lelaki lain sekalipun, maka jika keadaan itu disebut, maka dia akan menjadi isteri dari suaminya yang terakhir. Semasa Muawiyah radhiyallahu anhu melamar Ummu Darda, maka Ummu Darda menolak lamarannya dan berkata, aku mendengar Abu Darda, suami yang telah meninggal, berkata sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang wanita bagi suaminya yang terakhir, dan aku tidak ingin pengganti bagi Abu Darda. Artinya menunjukkan Abu Darda ni lebih dari Muawiyah. Ini mungkin sebut begitu. Dalam satu riwayat sahih dari Uzaifah radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada isterinya, saya terjemah terus, tak cukup masa. Jika kau ingin menjadi isteriku di syurga, maka janganlah engkau menikah lagi setelah aku meninggal. Ini kerana seorang wanita di syurga akan menjadi isteri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Oleh kerana itu Allah mengharamkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lagi setelah meninggalnya Nabi, kerana mereka adalah isteri-isteri Nabi di syurga. Itu dia. Kecuali kalau anda kata kita jumpa suami yang ada suami yang lebih baik dari suami kita dulu. Suami kita dulu baik, tapi jumpa ni lagi baik ni. Kalau berlaku gitulah, kita akan dikira, ini berdasarkan riwayat, akan dikira suami yang terakhir itu. Wanita yang nusyus, yang kat dunia bermaksiat, tak taat suami, akan kalah bersaing dengan para bidadari syurga, terjerumus ke dalam neraka jahanam. Bahkan semasa seorang wanita dunia menyakiti hati suaminya, maka bidadari syurga akan protes dengan perlakuannya itu. Apabila seorang wanita dunia menyakiti suami, bidadari syurga akan protes. Apa begitu? Disebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, la tu'zim ra'atun zawja'a fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakillahu fa inna ma wa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali isterinya di akhirat dari bidadari akan berkata, janganlah engkau mengganggunya, semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya dia hanyalah tetamu di sisimu, hampir-hampir lagi akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Ini kita kena jelas perkara ini. Jadi tak ada isu lah yang mengatakan suami kita besok dapat bidadari. Kita dapat apa? Kita dapat bidadara. Itu satu. Yang kedua, kita kena faham, kalau suami kita ahli syurga, kita kena ahli syurga juga. Suami kena macam tu. Kalau isteri ahli syurga, dia kena ahli syurga juga. Ini dia.
Firman seterusnya, la yadzuquna fi al-mauta illa al-mautatal ula wa waqa'um azabal jahim. Mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu. Dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. Dalam ayat ini Allah terangkan kenikmatan lain yang dianugerahkannya di dalam syurga nanti, iaitu mereka tidak akan merasakan mati seperti yang mereka rasakan di dunia. Mereka akan hidup kekal di syurga nanti. Perkara ini bererti bahawa penghuni syurga itu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dari sudut jasmani dan rohani, mereka telah naik ke suatu martabat yang tidak dianugerahkan Allah kepada makhluk lain kecuali para malaikat, iaitu hidup kekal penuh kebahagiaan. Di mana dijelas pada kita dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi dalam riwayat Muslim digambarkan keadaan penghuni-penghuni syurga itu oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya seorang penyeru menyerukan, sesungguhnya kamu akan selalu sihat, kerana itu kamu tidak akan menderita sakit selama-lamanya. Sesungguhnya kamu akan tetap hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Dan sesungguhnya kamu akan tetap muda dan tidak akan pernah mengalami ketuaan selama-lamanya. Dan sesungguhnya kamu akan merasa nikmat dan tidak akan menderita selama-lamanya. Bayangkan, tak fikir nak sakit demam cari Panadol, tak payah. Tak payah nak ke sana ke sini swab test ke, kena scan ke, kena 2 dos ke, hari ni booster lagi 3, tak payah. Ini kelebihan di syurga. Allah tegaskan para penghuni syurga itu terpelihara dari seksaan neraka. Terpelihara dari seksaan itu termasuk salah satu dari kenikmatan yang sangat berharga. Kerana apabila seseorang terlepas dari suatu bahaya atau melihat orang lain menderita, sedangkan ia sendiri terlepas dari bahaya dan penderitaan itu, maka ia akan merasakan suatu nikmat dan merasa bahawa ia tidak pernah berbuat suatu kejahatan sehingga ia tidak mengalami penderitaan. Fadlan min rabbik, dzalika huwal fawzul azim. Mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurniaan dari Tuhanmu wahai Muhammad. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Ya, ini segala nikmat yang diterima penghuni syurga adalah kurniaan Allah yang diberikan sebagai tanda bahawa dia meredai perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia, dan sebagai bukti bahawa mereka mengikuti petunjuk wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasulnya, taat kepada perintah-perintah yang mesti wajib mereka lakukan, dan menjauhi semua larangan yang mesti wajib mereka hentikan. Yang demikian itu mereka terima sebagai hasil susah payah, jerih, derita yang mereka telah lakukan dan mendapat imbuhan dari keimanan mereka. Natijah yang mereka perolehi adalah hasil yang tiada banding jika dibandingkan dengan hasil yang pernah dicapai seorang selama hidup di dunia. Menikmati hasil peluh keringat sendiri yang merupakan suatu kenikmatan yang tersendiri pula. Dalam erti kata, syurga tak percuma. Kalau kurniaan Allah ni, syurga ni dia tak percuma, bukan free macam tu. Ada syarat nak masuk syurga. Ada syarat masuk syurga. Syaratnya macam mana? Dijelas pada kita oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku mereka masuk syurga
Ni jaminan, Nabi dah jamin. Kita ni umat Nabi mudah-mudahan kita masuk syurga. Illa man aba, melainkan orang yang enggan, angkuh, tak mau masuk syurga. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan, yang tak mau masuk syurga, yang angkuh, macam sifat iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan surah Al-Baqarah. Yang enggan, angkuh, sombong diri, besar diri. Iblis itu termasuk di kalangan mereka yang kufur. Lalu Nabi bersabda, bila sahabat tanya, siapa yang tak mau masuk syurga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, ikut ajaran aku, pasti masuk syurga. Dan barang siapa yang derhaka kepadaku, tak ikut ajaranku, maka sesungguhnya termasuk yang enggan, tak mahu masuk syurga. Kemudian firman-Nya lagi, fa inna ma yassarna bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu wahai Muhammad, bahasa Arab, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Allah jelaskan petunjuk dan peringatan yang telah disampaikan kepada golongan musyrikin Mekah, yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa wahyunya, yang diturunkan dengan bahasa yang sudah mereka fahami, iaitu bahasa mereka sendiri, bahasa Arab. Orang Arab, apa yang berlaku orang Arab hari ni, bertegang leh antara satu sama lain. Sanggup jadi sekutu Israel, sanggup macam tu. Orang Arab, Quran dalam bahasa Arab, tapi jadi begitu. Perkara itu dimaksudkan agar kaum musyrikin Mekah dapat dengan mudah mengambil petunjuk dan pelajaran dari pokok-pokok hukum agama Islam, tamsil, ibarat yang ada dalam Quran, dan kisah-kisah umat yang terdahulu yang terdapat dalam Quran, yang merupakan wahyu yang telah diturunkan. Dengan membaca Al-Quran, mereka merenungkan ayat-ayat yang menyuruh agar manusia perhatikan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang terdapat dalam kejadian langit dan bumi, beserta apa yang ada di antara keduanya. Demikian bukti-bukti yang adanya hari kebangkitan. Dengan bimbingan dan peringatan, diharapkan mereka mahu bertaubat, masuk Islam, kembali ke jalan yang benar, mahu mengakui dan mencari kebenaran yang hakiki, dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka yang telah nyata kesesatannya. Namun sebab hati mereka yang beku, mereka bersikap sombong, angkuh, maka petunjuk dan kebenaran yang dibentangkan Al-Quran, dikemukakan Al-Quran kepada mereka, tidak dapat mereka terima, sehingga mereka tetap dalam kegelapan dan kesesatan. Dalam erti kata perlu kita faham. Disebut pada kita riwayat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyatakan berkait dengan Al-Quran. Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, bukan bahasa kita Melayu. Sudah tentu mereka yang mempelajari bahasa Arab, faham bahasa Arab, tinggi bahasa Arab, mudah-mudahan baca Quran dia lain sikit. Kita hari ni walaupun bukan orang Arab, alhamdulillah Quran hari ni diterjemah. Ada banyak terjemahan-terjemahan. Dan pada masa yang sama hari ni dibuat perkata tu satu, lafaz satu, terjemah. Dia buat sampai dia nak tujuannya kita ni faham Quran. Kita boleh tadabbur Quran macam-macam. Dijelaskan Quran ni dari sudut tafsiran. Kata Abdullah ibnu Abbas,
At-tafsiru arba'a anwa'. Tafsir itu 4 jenis untuk nak faham Quran. Tafsiru yu'rafu min kalamil Arab. Pertama, tafsir dikenali dari kalam Arab, orang Arab. Maka orang Arab bila baca Quran dia faham dari sudut bahasa Arab, bukan sekadar nahwu sorab, dari sudut ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Itu pertama. Yang kedua, tafsirun la ya'dziru ahadun bijahalatih. Penafsiran yang seseorang seorang itu tidak menjadi suatu keuzuran buatnya bijahalatihi, dengan sebab kejahilannya. Dalam erti kata, orang yang jahil juga faham apa yang ada dalam Quran. Ini kaedah al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara yang maklum dari perkara agama itu suatu kewajipan yang kita maklum, yang kita pasti. Walaupun kita jahil baca Quran tak faham, tapi kita tahu Quran suruh solat, Quran suruh puasa, Quran suruh zakat. Tahu tak? Tahu. Ini semua dalam Quran. Ini cukup. Walau jahil, dia tahu apa yang Quran suruh. Benda-benda asas yang diijma'kan oleh para alim ulama. Ketiga, tafsirun la ya'lamuhu illa ulama. Penafsiran Al-Quran tak ada yang mengetahuinya melainkan para ulama. Orang Arab kalau tak ulama pun tak tahu ni, ulama. Ini dia. Maka di situ perlu kita faham. Dalam Quran ni ada 2. Satu ayat mutasyabihat, satu ayat muhkamat. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Mutasyabihat ayat yang samar-samar. Ada ahli takwil yang mentakwilkan. Ada yang menyerahkan kepada Allah, tak bincang dah. Lagi-lagi secara umumnya golongan salafun soleh terdahulu, mereka tak takwilkan. Kalau ada sebahagian yang mentakwilkan macam Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, tapi kata-kata tidak mentakwilkan. Sebab bila mereka baca beriman, tak perlu kepada mentakwilkan, dah sedia maklum. Duduk pun dengan Nabi SAW, para sahabat, tabi'in yang duduk dengan sahabat, tak ada isu. Tapi bila Islam dah meluas, masyarakat ajnabi, 2/3 dunia lagi, maka berlaku perkara-perkara yang perlu ulama itu menerangkan. Maka ada golongan ahli takwil untuk memberi kefahaman kepada masyarakat awam supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kita telah panjang itu. Yang kedua, ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat ni ayat yang jelas hukum pokok agamanya. Dalam ayat muhkamat itu terbahagi 2. Satu dalil qat'i, ada ilmu usul fiqh. Satu dalil qat'i, yang kedua dalil zanni. Dalil qat'i, ayat muhkamat, ayat hukum yang jelas. Maksudnya kita faham apa itu dalil qat'i, apa itu dalil zanni. Secara asas ayat Quran ni mutawatir, diyakini lafaznya memang dari Lauh Mahfuz. Itulah Quran yang kita baca, jelas. Baik ayat mutasyabihat, baik ayat muhkamat, itu Quran mutawatir, memang benar, betul dari Allah Taala, jelas. Tetapi dari sudut hukumnya, lebih-lebih lagi dalam ayat-ayat muhkamat, dari sudut hukumnya ni kena jelas. Ayat memang mutawatir, kita yakin. Tetapi dari sudut hukumnya terdapat di situ hukum yang datang secara qat'i, hukum yang datang secara zanni. Secara qat'i tetap baca faham. Wa aqimus solata wa atuz zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Jelas. Ini jelas, ayat yang jelas. Tak boleh nak dizonkan lagi. Tapi dalil zanni, apa itu dalil zanni? Zanni ni kita maksudnya, orang bahasa kita kata menyangka. Tapi dalam kaedah bahasa Arab, zan ini percayanya itu banyak.
70% ke atas. Dia ada berapa? Syak 50-50. Percaya 50, tak percaya 50. Wahab 70 tak percaya. 30 aja percaya. Wahab. Zon 70 percaya. Percaya tu lebih. Tak percaya 30. Percaya tu lebih. Zon. Maka kaedah dalam ilmu usulul fiqh bila disebut dalil zanni, ayat Quran memang betul mutawatir. Contoh apa? Ayat mutawatir, ayat yang berhubung dengan perkara hukumnya jadi zanni. Surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka selama masanya. Quru ni masa, 3 masa. Selama 3 masa. Apa yang dimaksudkan quru? 3 masa. Dalam ilmu usulul fiqh di situ berlaku dalil zanni kerana tak jelas. Apa maksud 3 masa? Quru ni masa. Disebut dalam kitab usulul fiqh mushtarakun baina maknain. Berkongsi 2 makna. Satu, ada ulama yang menafsirkan dengan haid, 3 kali haid, keluar darah haid. Ada yang menafsirkan at-tahru, 3 kali bersuci, orang yang bersuci dari haid. Maknanya dia mandi dari haid. Maknanya dalam datang haid dia mandi, 3 kali mandi. Dia berbeza 2. Juga dalam surah An-Nisa ayat 43 dan juga surah Al-Maidah ayat 6 disebut au lamastumun nisa. Ni bagi orang yang berhadas. Dia dalam keadaan hadas. Hadas kenapa? Salah satunya menyentuh perempuan. Kamu menyentuh perempuan. Lamastumun nisa. Kamu menyentuh perempuan. Di situ dalil zanni. Apa maksud menyentuh? Dalam mazhab kita Syafi'i, menyentuh perempuan, kita sentuh, contoh isteri. Yang bukan mahram. Termasuk isteri lah. Tapi isteri ni sentuh tak dosa. Tapi wuduk batal tak? Dalam mazhab kita Syafi'i, sentuh isteri batal wuduk kita. Sentuh isteri tu batal wuduk kita. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi, ini beza menyentuh itu. Dalam mazhab Hanafi yang dikatakan batal itu kita berjima' dengan isteri. Bila berlaku dukhul tu, berjima' tu, dukhul, maka baru dikira batal wuduk. Bukan sekadar batal wuduk, hadas besar lagi. Itu maksud menyentuh dengan maksud jima'. Jadi berlaku 2 tu pertemuan. Ada orang kita ni berlaku zaman hari ni. Dia kata, ustaz, saya ni ustaz ikut Quran hadis lah. Quran ada kata sentuh ni maksud jima' ustaz. Saya lebih berpegang maksud jima' ustaz. Jadi saya pegang isteri memang tak batal wuduk. Memang saya pegang itu ustaz. Ini kita kena faham. Ini kena faham. Pertama, kita jangan jadi mazhab rojak. Mazhab rojak ni macam mana? Dia ikut suka dia. Dia rasa suka dia. Kita nak pakai ni ikut suka kita. Ni berlaku dalam ilmu talfiq mazhab. Talfiq mazhab, dari satu mazhab kita ubah kepada mazhab yang lain. Macam mana cara kaedah dia? Pertama, kita kena tahu sesuatu mazhab dari sudut rukun dan sah batal dia. Kena tahu. Contoh dalam mazhab kita Syafi'i, sah wuduk kita tu, syarat kita wuduk tu, yang dikatakan sah itu, antara syarat sah dia, termasuk rukun wuduk itu, adalah dengan kita menyapu kepala. Menyapu kepala ni macam mana? Kalau kita ambil air 1 jari, kita set gini, 1 jari je dekat kepala, sikit aja kita set. Melainkan kalau ujung rambut tu panjang, kita sapu tak boleh lah, mesti lingkungan kepala kita sapu tu. Sah tak wuduk kita? Sah lah. Sikit air pun.
Tak payah banyak-banyak, tak payah, sikit aja. Ada orang colit aja. Bukan main dia colit. Dia ambil wuduk cara macam tu. Tiba-tiba dia batal wuduk, dia pakai Hanafi. Dia ambil wuduk cara Syafi'i, tiba-tiba nak batal wuduk, dia pakai Hanafi. Itu macam mana tu? Kalau nak dia pakai Hanafi, wuduk dia kena ikut Hanafi lah. Beza antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dari sudut wuduknya adalah sapu kepala, basuh kepala. Mazhab Hanafi mesti 1/4 kepala. Basah ni mesti 1/4. Lagi kalau satu kepala lagi baik, lagi afdal. Mesti 1/4 atau lebih. Kalau satu kepala, kalau orang Arab dia basuh satu kepala. Ini mazhab Hanafi. Kalau kita basuh kepala satu kepala, barulah boleh kita kira batal. Kita memang dah ikut Hanafi, ambil wuduk tu batal, bolehlah kita ikut Hanafi. Ini kena jelas ni. Ni kaedah talfiq mazhab. Ini kena tahu sebab hari ni timbul isu-isu begini. Kalau ada keperluan lah, macam orang pergi Mekah ke apa ke. Ini ada keperluan. Kalau tak, kita ikut mazhab kita Syafi'i lah secara asas. Ni kita kena faham. Kalau mazhab Maliki lagi dia susah sikit lah, sebab mazhab Maliki ni sentuh dengan syahwat baru batal. Dia batal tu sentuh dengan syahwat. Kalau tak dengan syahwat, tak batal. Ini dia. Ini mesti kita faham perkara-perkara sebegini. Kemudian firmannya lagi, fartaqib inna murtaqibun. Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah wahai Muhammad akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu. Itulah sebabnya Allah membiarkan orang-orang musyrikin Mekah sesat dalam kesyirikan. Membiarkan mereka menunggu ketentuan Allah pada saat yang telah ditentukan. Dan mereka pasti akan menyaksikan sendiri siapakah yang benar nanti. Mereka yang selalu menyengutukan Tuhan dan berbuat dosa, ataukah orang-orang yang beriman yang mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad. Seandainya mereka mahu mengakui kebenaran Al-Quran, tentulah mereka akan yakin bahawa kemenangan itu pasti diperoleh oleh orang-orang yang mengikuti agama Tauhid, mengesakan Allah, yang berjuang dan beramal untuk mencari keredaan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 51 hingga 52. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan pada hari munculnya para saksi hari kiamat, iaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang yang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Allah menolong para rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Dalam erti kata, adakah kita termasuk mereka yang bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para nabi, para rasul, bersama dengan as-siddiqin, bersama dengan asy-syuhada, bersama dengan as-solihin. Itu kita mudah-mudahan kita mohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi sombong macam mereka yang kufur, yang ragu-ragu seperti kaum musyrikin Mekah yang mencabar baginda sallallahu alaihi wasallam bila kiamat, maka tunggulah apa yang mereka tunggu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu, yang kita tunggu, mereka tunggu, mereka akan dapat balasannya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, selesai kita tadabbur surah Ad-Dukhan. Akan datang kita bicara pula surah Al-Waqiah, insya-Allah dari sudut fadilat kelebihannya. Dan kita tadabbur pula surah Al-Waqiah sebagaimana yang terdapat dalam kitab yang kita baca, An-Nasaihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah.
Setakat itu kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min umma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiya subula awam la'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah sudura bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa ta'ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim.